Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihata biniyatina fil intifa' wa ta'allum wa ta'lim wal iqtida' bin nabiyil mukhtar fi sirri wal ijhar wa binati tanasur wa ta'awun wa ta'atun ala din وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita terhadap ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali. Dan kita dah sampai pada muka surat 139. Saya kongsi di sini muka surat tersebut untuk kita lihat sama. Kita dah bahaskan bahagian yang keempat atau yang ketiga, iaitu surah Taubah. Maka kali ini kita akan berpindah kepada pembahasan yang keempat, iaitu ayat 114 surah Hud. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Yang mana bermaksud Aqimis salata tarafayin nahar, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, iaitu pagi dan juga petang. Wa zulafam minal lail, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu yudhibna sayyiat, menghapuskan dosa. Dzalika dzikra, itulah peringatan, lidzakirin, untuk orang-orang yang ingat. Jadi surah Hud ini, ayat 114 ini, mengikut riwayat para ulama, terutama Imam Tirmizi, ia mempunyai dua cerita atau tiga sebenarnya riwayat ceritanya, tetapi cerita-cerita ini berkisar kebanyakan atau kita boleh lihat dia tertumpu kepada satu orang saja. Namun kerana itu banyaknya riwayat atau sampai tiganya riwayat berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini, kerana itu para ulama mengklasifikasikan ayat ini sebagai ayat yang diturunkan lebih daripada sekali. Nah, apakah cerita di sebalik penurunan ayat 114 surah Hud ini? Mengikut Imam At-Tirmizi yang mengutipnya daripada seorang sahabat bernama Abu Yasar, bahawasanya dia ini, kata Abu Yasar ini, dia menjual kurma. Pada satu hari ada seorang wanita datang untuk beli kurma daripadanya. Tetapi mungkin kerana wanita ini cantik dan Abu Yasar ini tampan, maka berputiklah rasa cinta di antara wanita itu dan juga Abu Yasar ini. Cinta pandang pertama lah orang cakap. Jadi Abu Yasar ini beritahu kepada wanita tersebut, saya ada kurma yang lebih baik lagi dalam rumah. Yang awak nak beli kurma ini, kan saya ada kurma lagi baik lagi kat dalam rumah. Jadi
why not awak ikut saya masuk dalam rumah, kita tengok kurma tersebut. Jadi wanita ni pun ikutlah Abu Yasar masuk dalam rumahnya, tetapi bukan kurma yang ditunjukkan, tetapi Abu Yasar ni mengambil kesempatan untuk memeluk wanita tersebut. Yang peliknya wanita ini tidak menghalang Abu Yasar daripada memeluknya. Bahkan wanita ini juga peluk Yasar tersebutlah, Abu Yasar. Tetapi tidak berlaku sampailah perbuatan terkutuk zina. Hanya berpelukan kerana setiap seseorang daripada mereka itu mempunyai nafsu terhadap yang lain. Jadi kemudian selepas itu berlaku, Abu Yasar menyesal. Abu Yasar menyesal, maka dijumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa yang patut dia buat sekarang ini? Dia dah melakukan satu perbuatan yang pada dia dosa yang besar, iaitu dia memeluk wanita yang bukan mahramnya, bukan isterinya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun beritahu kepada Abu Yasar, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sembunyikan perkara ini, jangan ceritakan pada orang lain. Kenapa jangan ceritakan pada orang lain? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak dedahkan maksiat itu kepada orang ramai, maka orang yang lakukan maksiat itu tidak boleh dedahkan maksiatnya kepada yang lain. Melainkan kalau sekiranya dia ditangkap, lain ceritalah. Tapi untuk dia kongsi sama dan cerita pada orang, oh saya dah buat maksiat tu, oh saya dah buat maksiat ini, sedangkan Allah SWT dah sembunyikan maksiat tu daripada pengetahuan orang lain, kalau dia dedahkan, maka Allah SWT murka atas perbuatan tersebut. Allah SWT dah sembunyikan, dia dedahkan, maka dia sendiri cari pasalah, nak cari balak daripada Allah SWT. Jadi Sayyidina Abu Bakar nasihatkan kepada Abu Yasar ini, jangan kamu kongsi cerita ini pada orang lain, sembunyikan dan taubat pada Allah SWT. Abu Yasar tak puas hati dengan jawapan Sayyidina Abu Bakar ini. Jadi Abu Yasar kemudian kata, aku pergi jumpa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan tanya pada Sayyidina Umar, apa yang perlu aku buat? Aku telah lakukan begini-begini kepada wanita tersebut. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikan nasihat yang sama seperti yang telah diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu apa? Bertaubatlah dan jangan cerita pada orang perbuatan tersebut. Abu Yasar tidak berasa puas hati dengan jawapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana sama jawapannya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Yasar terus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal ini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Marah kepada Abu Yasar sehingga kan Abu Yasar rasa menyesal beritahu kepada Nabi dan juga merasakan alangkah baiknya dia ini sebelum ini belum memeluk agama Islam. Kerana apa? Kerana kalau dia baru memeluk agama Islam, Rasulullah tak marah macam gini. Tapi kerana dia dah lama masuk Islam, dah lama jadi orang Islam, Rasulullah SAW sangat marah pada Abu Yasar. Jadi Abu Yasar rasa menyesal beritahu, tanya kepada Rasulullah SAW. Tapi Abu Yasar tetap menunggu jawapan daripada Rasulullah SAW, bagaimana, apakah yang dia perlu buat untuk tebus kesalahan dia ini. Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Abu Yasar tunggu untuk sekian lamanya sehinggakanlah turun ayat 114 ini surah Hud. Kemudian apabila dah turun, Rasulullah SAW panggil Abu Yasar. Abu Yasar pun datang dan Rasulullah bacakan ayat ini. Dan kita lihat ayat ini tak ada kemena dengan apa? Dengan perbuatan Abu Yasar. Yang ada di sini ialah apa? Tentang mendirikan solat. Aqimis solah. Dirikanlah solat pada kedua waktu siang dan juga pada permulaan malam. Tak ada kena dengan perbuatan Abu Yasar peluk wanita tersebut itu. Tetapi kalau kita lihat penghujung ayat itu ada kena-mengena dengan peristiwa Abu Yasar. Apa dia? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi kita lihat di sini penghujung surah Hud, penghujung ayat 6 surah Hud ini ada kena-mengena dengan permintaan Abu Yasar apa perlu dia buat. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita
bahawasanya seseorang yang dah lakukan perbuatan yang jahat, tak kiralah apa jua perbuatan jahat tersebut, sama ada dia itu dosa besar ataupun dia itu dosa kecil, maka hendaklah dia itu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Abu Yasar ini bertaubat menyesal atas perbuatannya. Bertaubat, menyesal, kemudian ikuti perbuatan yang jahat dan taubat tersebut itu dengan apa? Dengan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kerana perbuatan yang baik tersebut akan dapat menghapuskan perbuatan yang jahat itu. Jadi ayat ini memberi satu rahmah kepada mereka yang menyesal atas perbuatan maksiatnya. Dan siapa di kalangan kita yang tak pernah buat maksiat? Siapa di kalangan kita yang tak pernah buat jahat? Siapa yang di kalangan kita yang tak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kita semua pernah langgar perintah Allah, lakukan maksiat, lakukan perbuatan jahat dalam kehidupan kita, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Oleh kerana itu sangat penting untuk kita setiap hari memohon keampunan daripada Allah SWT atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita ikuti perbuatan jahat yang telah kita lakukan ini sama ada kita sedar atau tidak dengan perbuatan baik. Maka kita perbanyakkan perbuatan baik kita agar perbuatan baik kita mengatasi perbuatan jahat kita, dan mudah-mudahan perbuatan baik kita ini dapat menghapuskan dosa daripada perbuatan jahat kita. Jadi ayat ini menerangkan kepada Abu Yasar, kalau kau maksudnya nak bertaubat pada Allah, maknanya nak dosa kamu diampunkan oleh Allah, ikutilah perbuatan jahat tersebut dengan perbuatan baik. Banyakkan perbuatan baik. Dan apakah perbuatan yang paling baik sekali bagi seorang hamba yang telah melakukan dosa dan ingin bertaubat? Aqimis solah. Dirikan solat. Kerana itu kita lihat sempena dengan peristiwa ini, Allah turunkan ayat surah Hud ini dimulakan dengan aqimis solah. Dirikanlah solat. Kerana solat ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Sekurang-kurangnya dosa-dosa kecil. Dan banyak hadis Rasulullah SAW terangkan sedemikian. Antaranya Rasulullah SAW bersabda yang mana bermaksud antara dua solat menghapuskan dosa antara kedua-duanya. Jadi seorang yang mengerjakan solat zuhur, kemudian dia itu melakukan dosa, kemudian dia mengerjakan solat asar. Solat asar itu dapat menghapuskan dosa antara solat asar dengan juga solat zuhur. Dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa besar tetap perlukan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat menghapuskan dosa. Automatik. Seseorang yang mengerjakan solat, automatik dosanya akan terhapus. Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kecilnya. Dan ada sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, bagaimana pandangan kamu kalau seseorang itu tinggal di rumah yang di hadapan rumahnya ada sungai yang mengalir, dan dia tiap-tiap hari dia mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali sehari dia mandi dekat sungai tersebut. Maka Rasulullah SAW tanya pada para sahabat, adakah orang itu tetap akan badannya kotor, tetap dia itu akan kekal berdaki? Para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan atau menjawab pada Rasulullah SAW, sudah tentu tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada pada badannya kotoran dan juga daki, kerana dia setiap kali itu dia mandi. 5 kali sehari. 5 kali sehari dia mandi, sudah tentu badannya bersih. Maka Rasulullah SAW pun berkata, begitulah permisalannya solat 5 waktu. Dan solat 5 waktu ini menghapuskan kotoran dosa daripada badan seseorang, sehinggalah jiwanya, hatinya itu bersih daripada dosa-dosa kecil. Jadi ini kepentingan solat. Solat itu bukan setakat tiang agama untuk membezakan kita daripada orang-orang kafir, tapi solat ini juga menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ayat ini Allah SWT turunkan berkenaan dengan solat. Kemudian itu riwayat pertama. Riwayat kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa ada seorang lelaki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menyatakan nama lelaki tersebut. Hanyalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini menyatakan ada seorang lelaki datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia telah peluk perempuan yang bukan mahramnya.
maka Allah SWT turunkan ayat 114 surah Hud ini. Jadi ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga sama juga ceritanya, tapi diriwayatkan oleh sahabat bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang jumpa wanita dan dia lakukan semua perbuatan yang dibuat dengan isterinya terhadap wanita tersebut, wanita yang bukan mahram lah, kecuali persetubuhan. Jadi peluk, usap, cium dan sebagainya. Seperti mana seorang suami dan isteri itu melakukan antara kedua mereka, melainkan persetubuhan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh lelaki tersebut selepas dilakukan perbuatan dosa ini, selain daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah SWT turunkan ayat 114 surah Hud ini. Jadi ada 3 riwayat, semuanya cerita lebih kurang sama, lelaki yang peluk wanita, yang bercumbuan dengan wanita, yang kemudian jumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian bertaubat. Yang ini pertama diriwayatkan oleh Abu Yasar dan dia mengaku dia sendiri yang buat. Yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi tak dinyatakan nama lelaki tersebut. Begitu juga riwayat ketiga Mu'adz bin Jabal, meriwayatkan yang kisah yang serupa tetapi tidak nyatakan nama lelaki tersebut. Jadi kemungkinan besar ayat ini diturunkan sekali saja berkenaan dengan kisah Abu Yasar. Tetapi belum ada bukti kukuh bahawasanya diturunkan sekali saja untuk Abu Yasar. Boleh juga kemungkinan bukan setakat Abu Yasar, ada 2 lelaki lain yang melakukan perbuatan yang sama seperti Abu Yasar, maka Allah turunkan ayat ini sebanyak 3 kali. Kemungkinan juga. Kita tak dapat pastikan. Jadi kerana itu ulama mengklasifikasikan, dia meletakkan ayat ini sebagai ayat yang mana diturunkan lebih daripada sekali. Wallahu a'lam bishawab. Balik kepada ayat ini, surah Hud ini, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan berkenaan dengan mendirikan solat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan selepasnya tentang waktu bagi solat tersebut. Kalau kita lihat ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebut tentang dirikan solat, waqimus solat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak tentukan waktunya. Allah Subhanahu Wa Taala hanya ikuti solat tersebut dengan zakat. Wa aqimus solat wa atuz zakat, dirikan solat dan keluarkan zakat. Solat tu lebih utama, zakat tu yang kedua. Kerana tak semua orang ada harta untuk zakat, tapi semua orang wajib mendirikan solat. Tetapi ayat surah ini, surah Hud ini, Allah datangkan dia punya kriteria waktu bila nak kerjakan solat. Dan solat ini adalah solat yang wajib. Jadi, mengikut sebahagian ulama tafsir, ayat ini merangkumi 5 solat. 5 solat dalam sehari. Ada ulama mengatakan hanyalah 4 solat. Ada ulama mengatakan hanyalah 3 solat waktu. Yang mengatakan 3 solat waktu, mereka menafsirkan solat pada kedua hujung siang tersebut, iaitu pagi dan petang, ialah solat subuh dan juga solat maghrib. Kemudian pada bahagian permulaan daripada malam, mereka tafsirkan sebagai solat isyak. Jadi 3 solat. Subuh, maghrib, isyak. Yang menafsirkannya 4 solat, mereka menafsirkan tarafain nahar, iaitu solat pada kedua siang ini, pagi dan petang, ialah sebagai subuh dan juga adalah sebagai solat asar. Solat asar. Tak disebut solat zuhur. Solat subuh dan juga solat asar. Kenapa solat asar? Sebab asar itu dikerjakan pada penghujung hari. Maknanya waktu asar itu dia memanjang daripada kalau Singapura jam 4 lebih sampailah memanjang sampai terbenamnya matahari. Jadi maknanya solat asar ialah solat penghujung hari. Wa zulafa minal lail, dan juga solat pada permulaan waktu malam tersebut itu adalah solat maghrib dan juga solat isyak. Jadi 4 solat. Okey, solat subuh, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Kerana solat maghrib isyak ni solat permulaan waktu malam. Jadi ada mengatakan 5 waktu solat kerana dia termasuk waktu zuhur.
Iaitu maknanya kerjakan solat pada kedua penghujung hari, maknanya awak kena kerjakan solat subuh dan termasuk juga solat antara dua penghujung hari ni, solat zuhur dan solat asar, kemudian permulaan malam solat maghrib, solat isyak. Jadi ini perbezaan tafsiran para ulama. Jadi orang mengatakan di manakah dalil solat waktu solat wajib itu 5 waktu? Ini antaranya ayat 114 surah Hud, dan ada juga ayat dalam surah Isra yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengerjakan solat apabila matahari itu tergelincir sehinggalah waktu malam. Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah solat apabila matahari itu tergelincir. Matahari itu tergelincir maksudnya waktu zuhur. Kemudian ila ghasaqil lail, dan kerjakanlah solat tersebut sehinggalah malam yang pekat, malam yang gelap. Jadi tempoh waktu solat daripada tergelincir matahari sehingga malam yang gelap iaitu solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Wa zulafam wa Qur'an al-fajr, kata Allah SWT, dan pembacaan pada waktu fajar iaitu solat subuh. Jadi dua ayat dalam Al-Quran yang menerangkan solat 5 waktu, atas kurang-kurangnya satu ayat 5 waktu, satu ayat 4 waktu. Jadi yang 4 waktu ini surah Hud dan juga 5 waktu tersebut dalam surah Isra. Ini ayat berkenaan dengan solat. Wallahu alam. Jadi kita berpindah kepada bahagian yang kelima, pembahasan berkenaan surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini, muslimin dan muslimat rahmati Allah, merupakan sebuah surah yang sangat mulia. Surah yang mengandungi banyak fadilat. Surah ini tidak mengandungi kenyataan hukum, tapi surah ini mengandungi keseluruhannya kenyataan tauhid. Dan sebab turunnya surah Ikhlas ini ada dua kisah sebenarnya. Pertama di Mekah, kedua di Madinah. Nah, di Mekah mengikut riwayat bahawasanya orang-orang Quraisy musyrik ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kami tentang sifat Tuhan kau ini. Macam mana kau punya Tuhan? Mengikut riwayat yang lain, ada orang musyrik tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kami tentang sifat Tuhan kau ni. Adakah dia itu dibuat daripada batu, ataupun dibuat daripada kayu, ataupun dibuat daripada makanan, ataupun dibuat daripada emas, ataupun dibuat daripada perak. Kerana mereka itu sembah berhala, dan berhala mereka itu sama ada dibuat daripada batu, kayu, makanan, dan kalau berhala yang mereka anggap tinggi disaluti dengan emas atau dibuat daripada emas, ataupun disaluti dengan perak. Dan ini juga kita lihat perbuatan orang-orang musyrik sampai sekarang yang menyembah berhala. Mereka mengagungkan berhala mereka tersebut, sama ada berhala itu dibuat daripada kaca ke, dibuat daripada plastik ke, dibuat daripada seramik ke, dibuat daripada batu ke, hatta yang kalau yang besar-besar mungkin dibuat daripada emas ke, atau perak ke, atau apa saja, besi ke. Jadi ini pertanyaan yang dilontarkan oleh orang musyrik Quraisy kerana mereka sembah Tuhan yang dibuat daripada objek, benda yang tak bernyawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ayat atau surah yang diturunkan ini. Apabila orang-orang musyrik tanya saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah tersebut turunlah malaikat Jibril dan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseluruhan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik Quraisy ini. Huwallahu ahad. Allah itulah yang Esa. Ahad tu Esa. Allahus samad. Allah adalah tempat pergantungan. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang sangat murni.
Eh? Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat digambarkan oleh imajinasi sesiapa pun. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan sesuatu kerana semuanya adalah makhluk. Dalam akidah Islam kita, kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa, Ahad. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah apa? Samad, tempat bergantung. Dan apabila Allah tu Esa, maka Allah itu tidak ada ibu bapa. Lam yalid walam yulad, dan dia tidak ada anak. Seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Kristian. Mereka mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada anak. Na'udzubillah min dzalik. Dan anak itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Lam yalid walam yulad. Allah SWT tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa tidak dilahirkan? Kerana ada segolongan agama, sebagian agama yang percaya Tuhan ini lahir daripada Tuhan yang lain. Sebagai contoh, agama-agama Hindu. Agama Hindu, kepercayaan mereka, dewa-dewa mereka ni lahir daripada dewa yang lain. Ni anak kepada Tuhan itu, ini cucu kepada Tuhan itu, ini isteri kepada Tuhan itu, ini suami kepada Tuhan itu. Jadi ini kepercayaan mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Ikhlas ini untuk apa? Untuk memberikan gambaran yang tepat kepada orang-orang musyrik Quraisy. Siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tidak seperti Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang kamu sembah, kamu boleh imagine, kamu buat bentuknya. Allah SWT kamu tak boleh nak imagine, maka kamu tak boleh buat bentuknya macam mana. Impossible. Tuhan yang kamu sembah itu mengharapkan kepada kamu. Mengharapkan apa? Mengharapkan makanan daripada kamu. Mengharapkan apa? Mengharapkan lindungan daripada kamu. Kita lihat berhala-berhala yang berada di Kaabah. Ada yang menjaga berhala-berhala tersebut. Ada yang memberi makan kepada berhala-berhala ini. Allah SWT kata Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Bukanlah Allah itu bergantung pada kamu. Allah tempat kamu bergantung. Kemudian Allah menafikan Allah tu banyak. Seperti mana yang kamu sembah. Patung tu, patung ni, berhala tu, berhala ni. Ada kat 300 lebih patung berhala di sekeliling Kaabah ketika tersebut. Allah satu saja. Tak sama seperti ini. Semua. Jadi Allah SWT menafikan yang Allah tu banyak atau lebih daripada satu Tuhan. Allah menafikan bahawasanya kamu boleh bergantung kepada yang lain selain daripada Allah SWT. Allah menafikan kepercayaan orang-orang Kristian bahawasanya Allah tu ada anak. Allah menafikan kepercayaan orang-orang seperti orang Hindu yang mengatakan Tuhan itu diberanakkan daripada Tuhan yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merumuskan segala-galanya dengan apa? Penghujung ayat ini, penghujung surah Ikhlas ini, ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak menyerupai sesuatu apa pun. Dan sesuatu apa pun tidak dapat menyerupai Allah SWT. Allah itu adalah sesuatu yang beyond imagination, yang tak boleh dibayangkan oleh sesiapa pun. Jadi inilah intipati akidah Islam kita. Dinamakannya surah Al-Ikhlas. Orang tak kata surah Al-Ahad. Surah Al-Ikhlas. Kenapa? Kerana mengikut kata para ulama, ada dua sebabnya. Pertama, ikhlas maksudnya apa? Memurnikan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemurniaan akidah tauhid yang tidak dapat diserupai dan disamai oleh mana-mana agama di dunia. Hatta orang Kristian dan Yahudi. Orang-orang Kristian, mereka percaya Tuhan tu ada, satu, tapi mereka juga percaya Tuhan ada anak. Jadi akidah mereka, kalau ikut definisi kita, tak murni. Mereka kata, mereka adalah, mereka percaya pada monotheism, Tuhan yang satu. Tapi kepada kita tidak. Kamu ni adalah orang musyrik. Kenapa? Kerana kamu menyamakan Tuhan itu seperti manusia yang ada anak. Begitu juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahawa Tuhan itu satu. Tapi sebahagian daripada mereka juga percaya Tuhan itu ada anak. Dan sebahagian yang lain percaya bahawa Tuhan itu tidak mengetahui segala-galanya. Kerana itu mereka ada hak untuk tukar
hukum hakam yang ada dalam agama mereka, sebab sebagian mereka percaya Tuhan itu dia tak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang. Jadi perkara boleh berubah. Jadi kita ini tahu. Kita lebih tahu daripada Tuhan. Jadi kita ubah, kata mereka. Jadi akidah yang menyalahi Allahus Samad, Allah tu tempat bergantung. Jadi dinamakan surah Ikhlas kerana siapa yang betul-betul pegang pada intipati surah Ikhlas ini, maka akidahnya adalah akidah yang murni. Dia mengikhlaskan akidahnya semurni-murninya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama. Kedua, ikhlas dalam bahasa Arab juga bermaksud pure, suci. Jadi surah ini menunjukkan akidah yang suci. Jadi kedua-dua maknanya sama. Satu, ikhlas maknanya tertumpu kepada manusia yang mengamalkan akidah ini. Maka mereka yang ingin mengamalkan akidah yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ini, dia telah mengikhlaskan akidahnya. Memurnikan akidahnya. Kedua, balik kepada akidah itu sendiri. Akidah itu sendiri adalah akidah yang murni. Jadi kerana itu dinamakan surah Ikhlas. Jadi kita ini perlu mengikhlaskan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh mencampur adukkan akidah kita dengan apa jua yang dapat menjejas kemurnian akidah tersebut. Maka tak boleh seseorang tu percaya ada sesuatu makhluk yang berkuasa seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kepercayaan kepada sihir adalah perbuatan syirik. Kenapa? Kerana dia mempercayai ada kuasa yang seperti Allah Subhanahu Wa Taala boleh melawan qada dan qadar. Begitu juga mereka yang bergantung kepada makhluk, tidak bergantung pada Allah. Ini juga adalah sihir. Atau mereka yang pakai tangkal sebagainya. Mereka itu percaya kepada kekuatan tangkal tersebut. Sedangkan Allah SWT beritahu dalam surah Ikhlas, Allahus Samad, Allah tu tempat bergantung. Bukan tangkal, bukan apa-apa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tak pernah pakai tangkal. Begitu juga para sahabat tak pernah pakai tangkal. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu keikhlasan akidah tersebut. Dan tak boleh menyerupakan Allah, memikirkan sesuatu seperti bentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala terangkan yang Allah itu mempunyai wajah, Allah itu mempunyai tangan, Allah itu istiwa atas arash. Allah itu kalau dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala senyum, Allah Subhanahu Wa Taala ketawa, Allah Subhanahu Wa Taala suka. Maka kita tak boleh samakan dengan sifat manusia atau sifat mana-mana makhluk. Sifat mana-mana makhluk tak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita samakan sifat makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dah jatuhkan status Allah daripada pencipta kepada makhluk. Maka itu adalah satu perbuatan syirik. Jadi bagaimana pendekatan kita? Kita ada dua pilihan. Pilihan orang-orang salaf dan juga pilihan orang-orang khalaf, dan kedua-dua ini adalah benar dan betul. Pilihan orang-orang salaf seperti para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in, mereka ini bila sampai pada ayat-ayat Quran yang menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala ada wajah dan wajahnya kekal, lain semuanya hancur. Yadullahi fawqa aydihim, surah Fatah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bila mereka sampai pada ayat-ayat seperti ini, mereka tidak mau tafsirkan lebih lanjut. Mereka baca, mereka beriman dan mereka tak mau kupaskan dan bahaskan dan fikirkan dan tanya apa maksud ayat tersebut. Jadi bila kata tangan Allah atas tangan mereka, okey, kami beriman. Bagaimana? Kami tak boleh tanya apa-apa. Ini hak Allah SWT. Allah nak uji kita. Jadi tak ada imagination langsung. Ataupun ikut pendekatan ulama khalaf, ulama yang kemudian. Ulama-ulama pengasas mazhab dan juga ulama-ulama akidah selepas itu. Ulama-ulama bahasa yang bukan daripada 3 generasi pertama. Maka mereka menafsirkan ayat ini sebagai kiasan, metaphorical, bukanlah hakikat. Jadi bila Allah SWT menggunakan perkataan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu itu yang mempunyai kemuliaan
Makanya mereka kata wajah maksudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Bukan wajahnya kekal, habis lain semua hancur. Nauzubillah, tidak. Tapi wajah tu maksudnya zat. Kenapa? Kerana manusia sedemikian. Apabila kita tanya, siapakah awak? Manakah identiti awak? Bila saya tengok gambar identiti awak, takkanlah kita nak tunjukkan tangan kita. Takkanlah kita nak tunjukkan badan kita. Takkanlah kita nak tunjuk rambut kita. Kita tunjukkan muka kita. Ini wajah kita. Kenapa? Inilah kita. Ha. Siapa awak? Ini, saya ini. Jadi identification saya adalah wajah saya. Jadi wajah itu menggambarkan keseluruhan zat seseorang itu ataupun jiwa ataupun badan dia. Fizikal dia. Jadi semua dirumuskan dengan muka. Jadi digunakan pendekatan sedemikian kata para ulama. Jadi wajah bermaksud zat. Ini ulama-ulama khalaf. Mereka menafsirkan sedemikian. Dan apabila dikatakan sebagai tangan, mereka menafsirkan tangan itu bukan tangan Allah hakiki, tapi kiasan kepada apa? Kiasan kepada kekuatan Allah. Kenapa? Kerana orang Arab gunakan perkataan tangan sebagai kekuatan. Give me your hand. Bukan maknanya potong tangan kita, kasih pada tangan kita pada dia. Tidak. Maksudnya apa? Tolong dia. Kenapa? Tangan ini mengandungi kekuatan. Jadi begitu juga orang Arab bila kata orang ini kuat, maknanya dia kata Zul Aidi Syadid. Maknanya dia ada tangan yang kuat. Jadi bila Allah SWT gunakan perkataan tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya pertolongan Allah pertolongan Allah diberikan kepada mereka para sahabat yang menghulurkan tangan mereka, fizikal tangan mereka untuk beri baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Itu cerita yang banyak. Jadi mereka tafsirkan sedemikian. Jadi mana satu tafsir kita nak ikut, kita tak nak tafsirkan apa-apa. Kita stop, kita tak nak masuk lebih mendalam. That is safe, that is okay. Itu lebih selamat. Tapi kita kena jaga-jaga jangan sampai otak kita ni pergi merayau tempat-tempat mana yang tak sepatutnya dia pergi. Imagination tentang Allah SWT, na'udzubillah min dzalik, kerana syaitan itu pandai tipu manusia. Ataupun kita nak ambil pendekatan ulama khalaf, dan ini juga tepat, kita menafsirkan tangan, wajah bukanlah hakikat tangan dan wajah, tetapi adalah satu metaphorical ataupun kiasan terhadap apa yang digunakan oleh dalam bahasa manusia itu sendiri. Ini surah Al-Ikhlas. Jadi pertama kali diturunkan di Mekah. Kali kedua diturunkan di Madinah. Apabila orang-orang Yahudi ini jumpa dengan Rasulullah SAW dan tanya kepada Rasulullah SAW soalan yang sama seperti orang musyrik di Mekah. Wahai Muhammad, beritahu kami tentang sifat Tuhan kau. Kami tahu sifat Tuhan itu bagaimana. Dan kami nak test maksudnya lah. Adakah sama seperti mana kau terangkan dengan apa yang kami dapati dalam kitab Taurat? Kalau sama, engkau memang Nabi. Kalau tak sama, maknanya engkau pun dusta. Maka Allah SWT turunkan surah Ikhlas ini dan penerangan yang Allah berikan sudah pasti sama seperti mana yang terdapat dalam kitab Taurat mereka. Jadi mereka nampak dan bukti banyak yang telah diberikan Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani bahawasanya Rasulullah SAW ini adalah benar-benar Nabi akhir zaman. Tapi kebanyakan mereka tetap tidak mahu beriman kerana mereka tu angkuh dan sombong. Mereka tidak boleh terima hakikat Nabi itu boleh datang daripada kaum puak orang Arab yang mereka pandang rendah. Yang mereka anggap sebagai orang yang tak bertamadun, yang tak berilmu. Jadi mereka tahu Rasulullah benar tapi mereka tetap reject. Dan mereka tahu mereka akan masuk neraka kerana mereka reject Rasulullah SAW. Tapi kerana mereka tu sombong, mereka mengatakan bahawasanya kami ini, kata orang Yahudi dan orang Nasrani, kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini pilihan manusia. Jadi kalau Tuhan kami masukkan kami dalam neraka pun hanyalah untuk beberapa hari saja. Lepas tu kami boleh masuk neraka. Jadi kami sabar je lah beberapa hari dalam neraka. Tapi untuk iktiraf engkau sebagai seorang Nabi, wahai Muhammad SAW, kami tidak akan lakukan sedemikian. Begitu. Prinsip sebagian besar orang Yahudi. Mereka sanggup masuk neraka daripada mereka itu tunduk kepada kebenaran. Angkuh mereka tersebut itu menyebabkan mereka sanggup merasai azab api neraka. Walaupun mengikut kepercayaan mereka hanya beberapa hari saja. Hakikatnya mereka akan berada dalam neraka selama-lamanya. Dan itu juga adalah sifat Iblis. Iblis tahu bahawasanya perintah Allah kalau dilanggar ini
akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi dia tetap dengan keangkuhannya, kesombongannya. Maka dia sanggup, tak apa. Dibakar, diazab selama-lamanya. Maka kesombongannya, keangkuhannya, takaburnya itu menutup mata hatinya daripada menerima hakikat bahawasanya azab Allah itu sangat pedih. Dan azab Allah itu tidak boleh maknanya menggantikan keangkuhan dalam hati tersebut. Jadi keangkuhannya tersebut itu tak boleh sama seperti azab yang dia akan terima nanti. Jadi seseorang yang mempunyai sifat sombong, angkuh dalam dirinya, dia mempunyai sifat kesombongan dan dia mempunyai sifat syaitan dan juga iblis dalam dirinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada segala sifat-sifat yang keji dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk memurnikan akidah kita sehinggalah kita bertemunya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja kita bersambung pembahasan nanti pada bahagian yang kena surah Fatihah pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.